Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 13 Mac 2021. Kerajaan negeri memperuntukkan RM50 juta bagi mengatasi masalah bekalan air bersih di daerah Kuala Penyu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bong Mukhtaradin berkata pembinaan stesen pam, tangki takungan air Melikai dan loji rawatan air Limbawang, Beaufort dalam fasa akhir dan dijangka siap selewat-lewatnya Jun depan. Justru beliau berharap pembinaan stesen pam air dan loji berkenaan dapat dipercepatkan. Saya ingin memastikan bahawa semua loji-loji kita ini dapat disiapkan. Contohnya loji di Limbawang ini, ianya berjalan lancar, cuma ada terlewat sedikit lah. Saya harap dalam bulan Mei, dalam bulan Jun ini dapat disiapkan oleh kontraktor lah. Beliau ditemui media sempena lawatan kerja rasmi ke Kuala Penyu. Sementara itu, Datuk Seri Bong turut memohon bantuan Jabatan Air Kuala Penyu untuk menghantar bekalan air bersih ke kampung-kampung terjejas di daerah berkenaan sementara menunggu loji air siap sepenuhnya. Susulan kebakaran 73 rumah di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin mengarahkan Taman-Taman Sabah TTS untuk membuka jeti di Bandaraya Kota Kinabalu kemarin dan mengguna pakai kemudahan bot TTS untuk mengangkut keluar penduduk terjejas ke Dewan Pusat Penempatan Sementara. Menurut Datuk Jafri, Agensi Keselamatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat diminta turun padang untuk memudahkan penyaluran bantuan dan urusan dokumen penduduk terjejas dalam insiden berkenaan. Kita mohon agar kerajaan dapat menumpukan soal kebajikan, masalah dokumen yang terbakar dan sebagainya, memberikan kemudahan kepada mereka yang terlibat agar mereka senang berurusan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita ketika melawat Kampung Lok Urai, Pulau Gaya bersama rombongan UMNO bahagian Putatan. Lebih 70 pek bantuan keperluan dan kewangan disumbangkan UMNO negeri kepada penduduk terjejas kebakaran berkenaan. Baik, perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes positif baharu di Sabah sekali lagi mencatat 2 angka dengan hanya 57 kes direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kini 53,793 kes. Manakala 1 kes kematian dilaporkan di daerah Kinabatangan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 57 kes baharu, sebanyak 42 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, 8 kes saringan bergejala, 3 kes kluster sedia dan 4 kes lain-lain kategori. Sementara itu, seramai 88 orang pesakit COVID-19 sembuh dan discharge hospital, 509 orang sedang menerima rawatan iaitu 179 orang di hospital dan 330 di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam. Manakala bilangan pesakit dalam unit rawatan rapi 15 orang dan 6 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat ini seramai 1,938 orang telah menerima suntikan vaksin harian dos 1 menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 20,970 orang. Sekolah Agama Negeri San Pekan Kudat dan Sekolah Agama Rakyat SAR Kerakit Pulau Banggi Kudat antara penerima sumbangan tertinggi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi tabung zakat Sabah. Sebanyak RM36,000 sumbangan MUIS kepada San Pekan Kudat dan RM20,000 untuk SAR Kerakit Pulau Banggi Kudat. Penyerahan mock cek disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Turut menerima sumbangan RM30,000 daripada MUIS Rumah Anak Yatim Baitul Hidayah Kudat. Kru RTM yang menyertai dan membuat liputan sepanjang lawatan rasmi Menteri Tugas-Tugas Khas selama 3 hari bermula Khamis turut melawat Masjid Kampung Lok Tuhuk di Pulau Banggi dan menyampaikan mock cek RM5,000 serta bakul makanan sumbangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Negeri Sabah. Datuk Arifin meneruskan lawatan kerja rasmi ke Balik Polis Kerakit, Masjid Kerakit dan menyampaikan bantuan persekolahan kepada 100 pelajar sekolah menengah Kebangsaan Pulau Banggi dan Sekolah Kebangsaan Kerakit Kudat. Hari ini, beliau akan meneruskan lawatan kerja rasmi
ke SAR Pulau Mantanani dan Masjid Pulau Mantanani, Kota Belud. Golongan belia diajak menghayati prinsip utama Hala 7 Sabah Maju Jaya yang bermula tahun ini hingga 2025. Hala 7 tersebut berdasarkan prinsip Sabah Maju Jaya yang menekankan kemakmuran bersama dan rakyat mempunyai jati diri yang tinggi. Menurut Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri, Andi Muhammad Suryadi Bandi, Hala 7 dan pelan strategik yang kukuh bakal meletakkan semula negeri ini di landasan yang tepat sekaligus menjadikan Sabah makmur dan sejahtera. Sabah Maju Jaya merupakan satu pelan pembangunan ke mana Hala 7 negeri Sabah ini akan berada dalam beberapa tahun yang akan datang. So, penting kita punya participation. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Bual Santai Anak Muda Sabah Maju Jaya Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Rata-rata para belia menyambut baik program tersebut. Harapan saya untuk program ini adalah semua program dan juga idea-idea daripada anak-anak Sabah akan didengari oleh pihak kerajaan. Anak-anak muda Sabah akan terus didengari dan terus mampu mengubah anak-anak muda masa depan. Mendekati golongan belia kita dengan maksud saya inisiatif lah Sabah Maju Jaya terhadap belia. Program ini sangat baik dan sebolehnya akan terus diadakanlah untuk membantu golongan belia kita. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah perlu bergerak seiring bagi meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah. Ini kerana pertumbuhan ekonomi negeri Sabah membangun dengan pesat, namun pembangunan negeri secara keseluruhan adalah kurang memberangsangkan. Faktor-faktor ekonomi yang boleh meningkatkan lagi pembangunan Sabah ini dapat kita hasilkannya dari segi pendapatan per kapita, dari segi peluang-peluang pekerjaan, menurunkan kadar inflasi. Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mad Mansur berkata demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu selepas Majlis Syarahan Perdana Pembangunan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Modal Insan di Sabah. Menurut Profesor Datuk Dr. Kasim, sektor hiliran seperti aktiviti pertanian berskala besar antara yang perlu diberi perhatian kerana ia merupakan sektor ekonomi yang sedang meningkat. Bagi meningkatkan pendapatan rakyat, kemudahan talian internet perlu diperluas bagi membantu rakyat menjana pendapatan. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada peratusan besar KDNK Sabah. Pendekatan turun padang merupakan usaha terbaik dan berkesan dalam menyelami permasalahan dan keperluan rakyat. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, pendekatan itu juga sesuai untuk memaklumkan program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan kerajaan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Dan memang itu kerja kita untuk lawat kepada rakyat di kawasan ini untuk kita mendengar keluhan mereka, apa masalah yang dihadapi. Beliau ditemui media pada majlis kunjungan kasih ke rumah pemimpin-pemimpin masyarakat Dun Sungai Sibuga di Kampung Tinusa 1 Sandakan. Sementara itu, Datuk Zakaria berkata beliau akan berusaha memenuhi permohonan pemasangan pagar di tanah perkuburan Islam kampung berkenaan yang memerlukan kos kira-kira RM30,000. Tanah perkuburan seluas 0.404 hektar ini diwakafkan oleh penduduk kampung berkenaan Hamin Saleh yang berusia 101 tahun. Saya wakafkan tanah ini, wakafkan kepada anak-anak cucu yang beragama Islam. Siapa saja yang ada di dalam meminta kepada saya salahkan. Dalam majlis ini, Datuk Zakaria menyampaikan 20 bantuan bakul makanan dan keuangan kepada penduduk yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Dalam program berasingan di Kampung Tinusa 2, Datuk Zakaria menyampaikan 20 bantuan bakul makanan kepada asnaf terpilih sumbangan Pusat Pengajian Dakwatul Muslimah Ar-Rahman. Ya, amalan budaya norma baharu dilihat mampu meningkatkan keberkesanan tata cara pelaksanaan operasi sesebuah organisasi tanpa mengurangkan impak dari segi kualiti.
Menurut pengarah MPC Wilayah Sabah Mohzani Aris Muhammad Yusof, aspek digitalisasi yang menjadi antara medium utama dalam budaya norma baharu juga berupaya memudahkan pelaksanaan sebarang operasi. Ia sekaligus dapat meningkatkan kompetensi kaki tangan agar bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan mampu bersaing di semua peringkat. Selaras dengan apa yang ditekankan oleh pihak pengurusan MPC di Ibu Pejabat dan juga MPC Wilayah Sabah merupakan salah satu mini MPC, kita menekankan elemen digitalisasi. So melalui adaptasi digital, automatically dia dapat mengurangkan kos dan meningkat lagi skill dan upskilling warga. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis penyerahan sijil kepada syarikat QE5S di Kota Kinabalu. Pelbagai pihak terus prihatin memberi sumbangan peralatan pelindungan diri PPE kepada golongan terkesan di negeri ini. Di Kota Kinabalu, sebanyak 1,760 pelindung muka dan 220 pelitup muka fabrik diserahkan Rotary Club Kota Kinabalu kepada para pelajar dan kaki tangan Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF, Kolej Teknikal Yayasan Sabah KTYS dan Sekolah Tadika Yayasan Sabah. Ketika ditemui pemberita di lobi UCSF Sembulan, jurucakap Rotary Club Kota Kinabalu, Datuk Dr. Tasya TZ Taman memberitahu sumbangan ini hasil usaha sama beberapa kelab Rotary di Sabah, Semenanjung Malaysia dan luar negara serta Persatuan Milenial Usahawan Wanita Maju Sabah. Tujuan kami ialah untuk memberi keselesaan kepada pelajar-pelajar dan juga kami ada memberi kaki tangan, face shield, mengikut kehendak SOP COVID-19. Sementara itu, para penerima bersyukur atas sumbangan tersebut. Saya harap sumbangan yang diberikan ini dapat kami gunakan, kami sumbangkan kepada pelajar dan staf untuk kegunaan dan seterusnya dapat membendung penularan pandemik COVID-19. Sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak penganjur yang telah memberi pelitup muka dan juga face shield kepada kami yang memang sangat-sangat diperlukan. Kami berterima kasihlah kepada pihak Rotary International dan Rotary Senawang atas sumbangan face mask dengan face mask dengan pelitup muka lah. Kita pun maklum dengan keadaan sekarang, kita perlu mengikut norma baru. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita pagi Sabah bersama sertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan, lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan, Assalamualaikum dan salam hormat.